GP kata yang ditunggu-tunggu telah pun selesai minggu lepas. Berapa banyak agaknya yang MC hari ni sebab engkau tak tidur pergi tengok MotoGP. Sebelum bermulanya GP kata, kita dapat satu confirmation daripada Ducati yang diorang sambung kontrak Pecco Bagnaia sampai tahun 2026. Menunjukkan yang Ducati ni sayang dengan Pecco dan Pecco pun masih nak teruskan dengan Ducati. Jadi sekarang yang tinggal ialah tempat kedua tim factory Ducati yang menjadi rebutan macam Jorge Martin, Marc Marquez sendiri dan juga Enea Bastianini yang cuba nak tahankan kedudukan dia dalam tim factory Ducati. Penambahbaikan liputan MotoGP kita boleh tengok ada beberapa tahun ni. Salah satunya pemasangan back camera. Kita nampak kamera tu dipasangkan pada Marco Bezzecchi. Tapi yang ini aku macam tak nampak sangat apa kelebihannya guna kamera ni berbanding dengan kamera sebelum ni yang dimountkan pada atas ataupun bawah ekor menghala ke belakang. Nampak macam lebih kurang sama je. Satu lagi, kita dah boleh tengok penggunaan drone untuk shot daripada atas dan follow rider. Inilah dia yang dinamakan teknologi. Bayangkan dulu untuk dapatkan shot macam ni kena ada cameraman, kena ada pilot helikopter, kena ada helikopter. Tiga fungsi tu telah digantikan oleh sebiji drone aja. Pada tahun 2024 ni juga sepatutnya peraturan tire pressure yang lebih rendah daripada spek tu akan dikenakan disqualified terus. Tapi pada saat-saat akhir peraturan ni ditukar kembali kepada penalti masa. Nampaknya tahun 2024 ni sebiji sama macam tahun 2023. Jorge Martin ialah king kepada perlumbaan sprint, tapi race utama macam biasa king dia Pecco Bagnaia. Jorge Martin bagi satu statement yang meyakinkan lepas menang perlumbaan sprint. Dah lah menang nombor 1. Lepas tu dia cakap dia tak push pun sebenarnya. Dia bawa relax-relax je. Wow, kuat sangat ni. Tapi lain pula halnya masa race utama, kita boleh tengok Jorge Martin cuma stuck dekat tempat kedudukan ketiga. Mengikutkan daripada Martin, dia kata dia lambat push tayar. Dia punya fikiran tu nak jaga tayar belakang daripada habis terlampau awal dan juga kontrol tayar pressure depan daripada jadi terlalu tinggi. Dia cuma push 2 lap terakhir dan dia rasa kalau dia push awal sikit dia boleh fight untuk kedudukan pertama. Ini perlumbaan official Marc Marquez di atas Ducati dan nampaknya Marc Marquez dah dapat capai apa yang dia objektifkan pada testing yang lepas. Dia cakap dia cuma nak kembali tersenyum lepas race. Memang nampaknya Marc Marquez senyum lepas race. Walaupun cuma kedudukan keempat, tapi Marc Marquez kata dia tak ralat pun dia terlepas daripada podium tu. Memang dia dah target dah kedudukan 4, 5, 6 daripada free practice lagi. Itu ialah keputusan yang realistik. Kalau dibandingkan dengan tahun lepas pun, Marc Marquez jauh lebih baik di atas Ducati ni. Marc Marquez tak jatuh langsung dalam minggu ni. Berbanding dengan dekat Honda, masa dekat permulaan race dulu, Marc Marquez crash, jatuh dan last kali dia sondol Oliveira yang menyebabkan dia sendiri pun kena cuti 2-3 race sebab mengalami kecederaan lagi. Masa perlumbaan akhir, kita boleh tengok Marc Marquez ada juga dapat peluang untuk fight dan follow dengan Jorge Martin untuk kedudukan ketiga sebelum dia kena kacau dengan Pedro Acosta dekat pertengahan race. Marc Marquez dapat follow Jorge Martin beberapa lap dan dia dapat nampak Jorge Martin dapat exit corner dengan lebih baik. Macam mana pun Marc Marquez kata masih ada banyak lagi potensi yang dia boleh capai sebab dia masih belum 100% serasi dengan jentera Ducati tu. Kita kena ingat yang Marc Marquez sebelum ni 11 tahun bersama dengan Honda. Macam mana nak abaikan dia punya riding style selama 11 tahun dengan Honda tu untuk diserasikan dengan Ducati bukan kerja yang senang. 11 tahun tau. Kalau baby tu, hari ni budak tu dah darjah 5. Star Ducati, Pecco Bagnaia. Kenapa dia jauh sangat beza antara sprint race dengan race yang utama? Sprint race dia struggle untuk dapatkan kedudukan keempat je. Tapi dekat race utama, seawal lap 1 lagi, sampailah habis race, dia lead. Langsung tak ada cabaran. Ini adalah disebabkan oleh approach Pecco Bagnaia terhadap kedua-dua race ni. Kalau dibandingkan dengan Jorge Martin, nampaknya Pecco Bagnaia ni macam ada masalah dari segi nak mendapatkan setup yang sesuai sebelum race bermula. Jadi pada sprint race, Pecco Bagnaia akan gunakan setting apa yang dia selesa, kemudian dia akan menghadapi masalah dekat sprint race tu. Sebagai contoh dekat round kata ni, Pecco Bagnaia masalah tayar belakang yang vibrate lebih. Jadi bila dekat sprint race, dia kenal pasti semua masalah yang dihadapi, tim technical dia akan cari jalan macam mana nak solve masalah yang diorang baru jumpa ni. Dari sudut Pecco Bagnaia sendiri pula, dari segi riding sebagai rider, dia akan fikirkan jalan macam mana dia nak ubah riding style dia untuk mengatasi masalah yang dihadapi pada sprint race. Senang cerita, Pecco Bagnaia ni lebih kepada practical approach berbanding dengan theoretical approach. Secara practical dekat sprint race itulah dia dapat tahu, dapat feedback apa masalah yang dihadapi dan masalah tu diselesaikan sebelum race utama pada hari Ahad. Jadi pada hari Ahad, nampaknya setup tim technical tu pun berjaya dan Pecco sendiri cakap dia ada ubah sikit riding style dia dan masalah
vibration tu hilang. Next time kalau ada lagi masalah vibrate macam ni, dia dah tahu dah direction apa yang dia nak ambil untuk selesaikan masalah tu. Ikutkan Peko Banaya, GP24 ni boleh dibawa dengan lebih laju lagi. Cumanya kalau dia bawa lagi laju, dia akan merisikokan benda-benda lain. Contohnya tayar yang habis terlalu awal dan juga tayar pressure yang terlampau tinggi dan akan mengganggu seluruh dinamik motosikal tu. Jadi strategi Peko Banaya semasa race utama ialah untuk pergi ke hadapan secepat yang mungkin dan buat gap sejauh yang mungkin tanpa merosakkan tayar belakang. Bila dah berjaya step tadi tu, dia akan buat satu pace yang selesa dan balance antara pace yang laju dan juga tak nak tayar tu rosak terlampau awal. Jadi dia akan sentiasa monitor gap dia dengan rider dekat belakang dia. Bila dia nampak gap tu makin kecil, rider belakang tu semakin hampir dengan dia, dia akan push. Bila dah dapat gap tu balik, dia akan tenang balik. Macam itulah cara Peko manage tire wear dia. Paling hamba dalam camp Ducati ialah Franco Morbidelli. Kita boleh tengok apa kesannya bila dia tak dapat join semua testing sebelum perlumbaan bermula. Tenang cerita, daripada testing dekat Valencia tahun lepas, hari ni baru hari pertama Franco Morbidelli dapat bawa MotoGP. Dia cuma dapat qualifying last je. Kucak-kacir masa permulaan perlumbaan tu disebabkan oleh motor Raul Fernandez yang tiba-tiba keluar error code masa race nak start. Kalau error code ni keluar dan motor tu problem sebelum warm up lagi, masih okey lagi. Tapi sebab dah lepas warm up, benda jadi kucak-kacir. Akhirnya Raul terpaksa tukar kepada second bike dia. Malangnya second bike tu dipasangkan dengan tayar yang dah terpakai. Bila guna tayar yang dah terpakai ni, yang hampir habis, boleh dikatakan race tu macam tak guna langsung. Memang 5 lap terakhir, Raul Fernandez akhirnya terpaksa masuk dalam pit dan tidak menghabiskan perlumbaan. Oliveira pula terpaksa serve long lap penalty daripada masalah dia tahun lepas. Cumanya kalau tanpa long lap penalty ni pun, Oliveira nampaknya macam tak strong sangat untuk fight kat depan. Alex Espargaro muncul sebagai penunggang Aprilia yang paling kuat dengan mendapat tempat kedua dalam sprint race, tapi dekat race utama dia tak dapat keputusan yang lebih baik. Secara overallnya, weekend ni tak bagus untuk Aprilia. Prestasi Pedro Acosta pada perlumbaan pertama dia di tahun rookie dia ni mentenggelamkan prestasi Brad Binder yang power tu. Sprint race nombor 2, main race pun nombor 2. Tapi cerita Pedro Acosta ni menenggelamkan cerita tadi tu. Kita boleh tengok dekat race utama, Pedro Acosta attack daripada awal lagi. Dekat tengah-tengah race tu dia dapat buat fastest lap time. Lepas tu dia potong otai-otai dalam MotoGP. Satu-satu dia potong sampailah pada kedudukan ketinggi dia, kedudukan keempat pada pertengahan race. Bukan biasa-biasa yang dia kacau tu. Keempat tu dia fight dengan Marc Marquez, 8 kali juara dunia. Kita boleh tengok dua sisi dekat sini. Daripada sisi Pedro Acosta, memang moral boost dekat dia. Bayangkan dia rookie, dia dapat potong world champion 8 kali. Marc Marquez bukan biasa-biasa. Tapi dari sisi Marc Marquez, kalau mental tak kuat, boleh koyak dan boleh termenung sekejap. Rookie potong aku. Macam mana pun Marc Marquez puji Pedro Acosta punya riding tu memang cun, dia kata. Dia dapat follow dekat belakang sekejap dan dia nampak riding Pedro Acosta tu memang cantik. Cumanya 10 lap terakhir tu dah nampak yang tayar belakang Acosta dah habis terlampau awal. Pedro Acosta kemudiannya hilang balik satu persatu tempat sampailah akhirnya dia habis dekat kedudukan ke-8. Marc Marquez cakap memang itulah caranya nak belajar bawa MotoGP. Bawa aja, nanti kau akan tahu apa kesan daripada keputusan yang kau ambil. Pedro Acosta ada peluang untuk memadamkan rekod pemenang termuda dalam MotoGP yang sekarang ni dipegang oleh Marc Marquez. Pedro Acosta ada masa sampai sekitar tengahan musim ni untuk cuba menang race dan dia boleh padamkan rekod Marc Marquez tu. Brad Binder dapat habiskan perlumbaan sprint pada kedudukan kedua dan juga main race pun pada kedudukan kedua. Start yang agak baik bagi KTM berbanding dengan pengeluar yang lebih kurang setara dengan diorang iaitu Aprilia. Mengikutkan Brad Binder, RC16 pada tahun ini juga mempunyai potensi yang baik, cuma kadang-kala tayar belakang tu habis dengan sangat cepat kalau tak jaga betul-betul. Oleh sebab dia dah tahu ini masalahnya, jadi dia dah tahu dah KTM dan dia perlu selesaikan masalah apa untuk next race. Dalam perlumbaan pula, Brad Binder sebagai rider, dia kena balancekan antara push, antara nak menjaga tayar belakang daripada habis terlalu awal dan juga dia kena berhati-hati masa fight dengan rider lain untuk memastikan tayar tu tak rosak.
Daripada race pertama ni, kesimpulannya kita boleh cakap Yamaha dalam masalah yang besar. Sama je macam pengeluar negara dia Honda tu. Kesemua motor Jepun tak dapat masuk langsung ke dalam qualifying tu. Keadaan ni memang serius. Dan sama juga masa sprint race, hanya Honda dan Yamaha yang langsung tak ada point dekat sprint race. Puncanya ialah masalah grip tayar belakang dan tayar wear yang terlampau cepat pada jentera-jentera Honda dan Yamaha. Mengikut Massimo Marigali, chip dalam Yamaha, memang diorang dah expect diorang akan ada masalah tayar, tapi diorang tak expect masalah tayar tu seteruk macam ni. Bayangkan Quartararo dan Alex Rins masa race sprint pun diorang dah hadapi masalah untuk mengawal tayar belakang tu daripada habis terlampau cepat. Sprint race cuma 10 lap je, itu pun dah masalah. Bayangkanlah macam mana rider diorang nak manage tayar belakang tu dekat race utama sebanyak 21 lap. Tapi dari segi data dan statistik, walaupun Yamaha ni nampak macam senyap, tak ada update apa-apa masa testing-testing yang lepas, tapi diorang masih lagi duduk lebih baik sikit daripada Honda. Bagai comparison, kita tengok rider paling top Yamaha iaitu Quartararo habiskan perlumbaan di atas Honda, dan rider baru Yamaha Alex Rins pun habiskan race di atas rider baru Honda iaitu Luca Marini. Jadi secara data dan statistiknya kita boleh cakap keadaan di Yamaha kurang-kurangnya lebih baik daripada keadaan di Honda. Inilah satu-satunya pengeluar yang menemankan Yamaha duduk dalam pack-pack belakang. Selepas kita nampak Honda struggle, diorang tukar dari segi management, diorang santak testing banyak-banyak, nampaknya masih lagi belum menunjukkan hasil. Honda kena tutup mata dan tutup telinga daripada kecaman-kecaman dan terus gigih untuk develop motor tu kembali fight dekat depan. John May habiskan sprint race pada kedudukan ke-15 dan race utama pada kedudukan ke-13. Kedudukan ni, level-level ni lebih kurang sama je dengan Johan Zarco dekat dalam tim LCR Honda. Maknanya inilah kedudukan Honda yang terbaik setakat ni. Nakagami dan Luca Marini pula berada jauh sikit dekat belakang. Kalau diikutkan, yang kita boleh compare antara Ducati dengan Honda ialah Luca Marini. Tahun lepas dekat Qatar, Luca Marini qualifying dapat nombor 1 dan pecahkan rekod. Tapi tahun ni Luca Marini qualifying pada kedudukan ke-21. Tahun lepas nombor 1, tahun ni nombor 21. Punyalah jauh beza antara Ducati dengan Honda. Tapi ada juga faktor lain seperti Luca Marini yang masih cuba nak biasakan diri dengan jentera baru. Honda dan Yamaha nampaknya ada banyak lagi kerja. Macam yang May cakap, memang dia rasa Honda tu improve banyak. Tapi dikala Honda tu improve banyak, pengeluar-pengeluar yang dekat depan tu pun improve banyak juga. Yang paling dirisaukan oleh Yamaha dan Honda ni ialah rider diorang yang kehilangan motivasi untuk race. Quartararo pun dah cakap kalau dia tak dapat nampak apa-apa improvement sangat, dia akan consider untuk berpindah pasukan. Harap-harap rider-rider pengeluar Jepun ni ada jiwa fighter untuk terus fight dalam MotoGP, sementara nak tunggu pengeluar diorang improve diorang punya jentera tu. Race terusnya 2 minggu lagi dekat Portimao, Portugal. Itu aja kali ni. Selamat berpuasa.